Saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuan berita hari ini ialah berkaitan usaha menambah baik program Sarawak Malaysia My Second Home. Perinciannya kita terus saja bersama Vanessa Marin di sana. V, silakan. Ya, Tika. Kerajaan Sarawak telah meluluskan 3 keperluan baharu bagi menambah baik keperluan dan peraturan program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H bagi memastikan program tersebut terus memberi manfaat kepada Sarawak. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, perkara tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat Kabinet Negeri Sarawak semalam dan akan berkuat kuasa mulai 1 September ini. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan 3 keperluan yang perlu dipatuhi oleh pemohon program ialah pertama, pembukaan wajib akaun simpanan tetap dengan mana-mana bank tempatan di Sarawak dengan jumlah RM150,000 bagi pemohon individu dan RM300,000 bagi pasangan. Bukti dana pensyen dan dana pendapatan luar negara juga diperlukan sebagai bukti kemampuan kewangan untuk menyara kehidupan ketika berada di Sarawak. Beliau menambah, keperluan kedua ialah pemegang PAS SMM2H perlu tinggal di Sarawak selama 30 hari minimum setahun sebagai salah satu syarat untuk pertimbangan lanjutan atau pembaharuan visa. In addition to that, participants of SMM2H are allowed to work, be employed or involved in active investment and business during participation duration of this program, subject to the following terms and conditions, whereby there must be professionals, there must be investors, and also subject to approval from the state government of Sarawak. The previous, before this, applicants are not allowed to work in Sarawak. Now we have slightly opened the rules. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. SMM2H mula diperkenalkan di Sarawak pada 2007 dan sehingga 2020 sebanyak 1,306 peserta direkodkan dalam program tersebut. Pada September 2020, program tersebut telah dikaji semula dan bagi tahun 2020, 2021 dan 2022 sebanyak 209 permohonan diterima dengan permohonan tertinggi diterima dari negara Amerika Syarikat, diikuti United Kingdom, Singapura, Jepun, Hong Kong dan China. Sementara itu, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan berharap untuk melihat lebih banyak penerbitan buku dan aktiviti penyelidikan mengenai kebijaksanaan penduduk tempatan dan budaya rakyat berkaitan pendukunan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata dapatan penyelidikan berkenaan dan penerbitannya juga harus boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian pada makan malam dan perasmian persidangan antarabangsa untuk penyelidikan akademik mengenai perdukunan di Muzium Budaya Borneo, Kuching malam tadi. Menurutnya, aktiviti perdukunan masih diamalkan oleh kumpulan etnik di Sarawak. Justru penganjuran persidangan sedemikian adalah tepat pada masanya untuk diadakan di negeri ini. Ia sekaligus diharap dapat membantu kementerian dalam usaha mempercepat pendokumentasian amalan nenek moyang dan tradisi kumpulan etnik berkaitan aktiviti itu. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim turut merasmikan pameran perdukunan perjalanan kerohanian. Pameran itu menampilkan 5 tema utama yang memberi gambaran tentang kehidupan seorang dukun. Seterusnya, konsert Bintang P.Ramlee 2022 peringkat negeri Sarawak yang bakal menemui peminatnya pada malam esok di Auditorium P.Ramlee RTM Kuching. Untuk mengetahui persiapan terkini, kita terus bersama Firdaus Ar-Rashid Idris di Auditorium P.Ramlee RTM Kuching. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di studio Kuching. Bersama saya berita langsung dari Auditorium P.Ramlee Kuching untuk acara penuh ataupun raptai penuh yang akan berlangsung malam ini bagi konsert Bintang P.Ramlee peringkat negeri berlangsung pada malam esok. Dan untuk pengetahuan umum, kali terakhir Bintang P.Ramlee pernah dibuat pada 2018, iaitu sebelum pandemik dia bermula. Dan untuk maklumat lanjut mengenai pengisian untuk malam esok, bersama saya sekarang adalah penolong pengarah Seksyen TV, iaitu Encik Saiful Adini. Selamat petang
Malik. Selamat petang, terima kasih. Boleh kongsikan pengisian untuk program malam esok selain pada raptai penuh diadakan malam ini? Okey, perjalanan dari awal untuk pertandingan bintang P. Ramlee dan juga wanita era P. Ramlee tahun 2022 ni. Kalau kita lihat, kita telah membuat uji bakat untuk pertandingan bintang P. Ramlee dan wanita era P. Ramlee ini bermula Jun lepas, Jun dan Julai kita telah membuat uji bakat di seluruh negeri Sarawak, dan 6 pasangan yang terbaik, keseluruhannya 12 orang. Jadi 6 pasangan yang terbaik kita telah bawa ke peringkat negeri, peringkat akhir negeri insya-Allah, yang akan diadakan malam besok di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Jadi untuk pertandingan akhir bintang P. Ramlee dan wanita era P. Ramlee 2022 ni, kita telah membuat persiapan sejak Ahad lepas untuk pertandingan ini. Kita telah persiapkan di dalam Auditorium P. Ramlee sejak Ahad, dan kita telah memulakan latihan sejak hari Selasa, sejak hari Isnin hinggalah ke hari ini, iaitu malam nanti insya-Allah bermula jam 8.30 kita akan adakan raptai penuh untuk pertandingan bintang P. Ramlee dan juga wanita era P. Ramlee 2022 peringkat negeri Sarawak. Selain menampilkan pertandingan untuk 12 finalis ini, apa lagi acara sampingan diadakan? Kita ada menyediakan gerai-gerai makanan dan juga minuman untuk memudahkan penonton yang akan hadir, mungkin nak makan ataupun minum semasa ataupun sebelum pertandingan diadakan. Kita ada sediakan gerai. Jadi untuk memeriahkan lagi pertandingan akhir bintang P. Ramlee dan wanita era P. Ramlee 2022 peringkat negeri Sarawak, kita tampilkan juga artis jemputan kita malam esok, itu Bob dan juga Farhan untuk hiburan selingan, dan juga untuk penonton yang setia datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut, kita juga sediakan hadiah untuk cabutan tiket bertuah malam esok. Jadi untuk tiket ni, bagi penonton yang ingin hadir ke Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, anda boleh dapatkan tiket tersebut ataupun pas masuk tersebut di pintu masuk auditorium seawal jam 6 petang. Kita dah edarkan jam 6 petang tiket tersebut, cuma boleh didapati di pintu masuk saja. Kita tak edarkan terlebih dahulu, tak edarkan awal. Jadi kita edarkan semasa penonton nak masuk ke dalam auditorium. Dan bagi mereka yang hendak menonton secara langsung, boleh datang ke auditorium? Okey, bagi anda yang berkaitan dengan Bandaraya Kuching, anda boleh datang ke auditorium. Jadi meskipun tempat duduk adalah terhad, anda boleh datang awal. Dan dua lagi pilihan yang anda boleh buat ialah menonton melalui media sosial, iaitu Facebook RTM Sarawak. Kita akan buat siaran langsung menerusi Facebook, dan juga kita akan siarkan secara langsung menerusi Sarawak FM bermula 8.30 malam besok untuk siaran di seluruh negeri Sarawak. Okey, terima kasih Encik Saiful. Dan bagi mereka yang masih ataupun berminat untuk menonton pertandingan konsert P. Ramlee untuk malam esok, boleh juga datang ke sini secara fizikal, maupun seperti yang dimaklumkan tadi, boleh melihat melalui dalam talian menerusi Facebook Sarawak FM dan juga menerusi saluran radio kami. Dan pertandingan untuk malam esok akan menampilkan 12 peserta akhir dengan hadiah wang tunai sehingga RM42,000. Untuk itu kita kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Fidaus. Kita ke perkembangan seterusnya. Inisiatif Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas memperkenal program asnaf berdikari kemas di Lawas melalui aktiviti keusahawanan berupaya meningkatkan taraf hidup golongan itu ke arah yang lebih baik. Pengarah Kemas Negeri Khairuddin Mat Nasir berkata, program anjuran bersama Jabatan Kemas dengan Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Lawas memfokuskan golongan asnaf terpilih melalui temuduga yang diadakan bulan Mei lalu sebelum mengikuti kursus dan latihan yang ditetapkan Jabatan Kemas. Menurut Khairuddin, memasuki kali kedua penganjurannya, seramai 10 peserta dari Lawas terpilih mengikuti program asnaf berdikari kemas peringkat negeri di Lawas. Jelasnya, para peserta diberikan bimbingan berkaitan keusahawanan meliputi asas pengurusan keuangan, pelesenan dan pengendalian makanan dan keperluan-keperluan lain. Mereka juga diberikan pilihan untuk memilih 3 kategori perniagaan makanan, iaitu aneka cucur, air balang atau produk sejuk beku.
Kita telah memberi mereka sedikit latihan khusus untuk perniagaan, dan akhirnya kita memberikan mereka kit-kit perniagaan untuk mereka memulakan perniagaan, asas perniagaan. Program ini menampakkan kejayaan dengan penerima-penerima bantuan ini, Asnaf ini telah mula berniaga dan telah merekodkan jumlah pendapatan yang memberangsangkan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Gerai Usahawan Program Asnaf Berdikari Kemas peringkat Negeri Sarawak dan program Hari Potensi Tebika Kemas Rounders peringkat Zon 6 di dataran Bandar Lawas. Sementara itu, para peserta yang ditemui pemberita teruja mengikuti program itu. Tabung Baitulmal Sarawak memberi saya untuk menambah pendapatan. Sebelum ni mengharapkan bantuan saja. Selepas ada perniagaan, jadi pendapatan saya ada bertambah. Syukur Alhamdulillah, saya berniat dalam hati untuk tidak mengharapkan bantuan, insya-Allah. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisnes saya ni makin maju lagi lah. Mungkin dapat produk keluar daripada Brunei, ataupun dari Sabah kah, okeylah, dari Miri, okey. Bolehlah, mudah-mudahan insya-Allah saya akan cuba usahakan lagi untuk meneruskan seterusnya. Di Sarawak setakat ini seramai 20 peserta terpilih mengikuti program Asnaf Berdikari Kemas. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Selepas ini kita